Cerita pasal pengeluaran khas 2.0. Adakah wajar dikeluarkan lagi? Ataupun tak perlu dalam keadaan sekarang ni? What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. So, dalam episod ni, cerita pasal pengeluaran khas 2.0. Admin ada baca juga komen-komen kalian di posting yang terbaru. Okay, video yang terbaru mengatakan, ada yang mengatakan sokong. Ada yang mengatakan, tak payahlah, sudah-sudahlah. Okay, dan kiranya macam 50-50 lah, balance kat situ. Cumanya persoalannya, adakah pengeluaran khas 2.0 ini seperti mana yang dimaklumkan menerusi video aku sebelum ni, desakan demi desakan telah berlaku disebabkan keadaan sekarang. Cerita pasal keadaan sekarang ni aku dah maklumkan sebelum ni tentang inflasi dan sebagainya, dan keadaan ekonomi yang tak begitu orang kata okey, dan membuatkan ramai menjadikan alasan pengeluaran khas 2.0 ini adalah satu solution ataupun option yang mana rasa macam dah terbiasa pula. Dah sampai terbiasa yang mengatakan okeylah, pengeluaran khas 2.0. Okey, dia tak ada cerita dah macam ketika dulu pernah berlaku inflasi. Okey, maksudnya ada solution lain. Tapi kalau ikutkan, aku nak cerita dengan korang dalam episod ni, okey, ada beberapa point yang perlu kita fikirkan. Adakah wajar ataupun tidak berdasarkan sekarang, keadaan sekarang, okey, yang mana keadaan orang kata inflasi itu sendiri, peratusan inflasi itu sendiri melonjak demi bulan ke bulan. Okey, dan peratusan ini sebenarnya dah melebihi daripada lonjakan kadar peratusan waktu ketika tahun 1970-an, 85%, dan sekarang ni dah puluh peratus. Dan kalau kita nak katakan hyperinflasi tu dah tahap-tahap macam Zimbabwe dan sebagainya tu dah 60%, barulah jadi macam tu. Maksudnya yalah, mata wang kita terus jatuh, dah tak ada nilai. Kalau nak capai satu tahap untuk kita nak beli something, okey, contoh macam seperti mana yang aku ada maklumkan sebelum ni, dah dikatakan dah, okey, sekarang macam ayam, okey, dan ataupun minyak. Aku kata dah, okey, kalau boleh, kalau macam sekiranya lonjakan ini tak diambil kisah, okey, dia akan jadi minyak macam 5 kilo jadi RM43. Macam tu. Sepatutnya 20 lebih. Dan sekarang ni RM43. Ini yang orang kata digemar-gemburkan lah, diviralkan tentang isu minyak lah, ayam lah, dan mungkin ayam dah tak ada orang kata cas macam sekilo lagi lah, seko terus. Seko RM20 macam tu. Okay, so keadaan ni telah berlaku dan sedang nak ke arah menunjukkan mata wang sedang jatuh teruk. Okey, tapi jangan kita rasa macam okeylah, kita pindah lah. Kita pindah pun insya-Allah kita nak pergi ke lain sekiranya kita ada simpanan tertentu, okey, yang melibatkan amount yang banyak ke ataupun nilai yang tinggi ke, okey, yang tak mengganggu orang kata mata wang kita dengan mata wang asing, tak ada hal dalam hal. Okay, so sekarang ni isunya pengeluaran khas ni. Okay, kalau cerita pasal pengeluaran khas ni, ramai orang kata, okey lah, aku pernah ada tengok lah sokong dalam keadaan sekarang. Memang amat perlukan. Sebab apa? Kalau kita ikutkan keadaan sekarang ini, nak harapkan bantuan apa yang kerajaan bagi buat masa ni. Kalau dah kita lihat daripada pandemik PKP, okey, berapa banyak PKP lah aku rasa, dan berapa banyak bantuan, dan ada bantuan tambahan lagi, okey, ataupun bantuan khas. Maksudnya ada tambahan kat situ, ekstra bantuan. Maksudnya tak cukup lagi, bantuan sedia ada, tetapi ditambah lagi. Okey, so benda ini dah orang kata menjadikan negara orang kata mencecah dari segi hutang tu. Waktu bulan Jun dah diisytiharkan trilion, dan sekarang kau tahu, kalau kita lihat pun dah memang orang kata agak-agak kritikal sekarang ni. Okey, nak dibandingkan dengan nak bayar balik. Walaupun kalau kita lihat kan, BNM sendiri ada maklumkan Malaysia mampu je bayar hutang kat luar tu. Okey, sebab apa? Kalau kita lihat hutang luar Malaysia 1.02 trilion sehingga akhir Jun 2022. Okey, dan walaupun kalau kita lihat dekat sini situasi sekarang ini, okey, apa yang kita nampak
kita mengharapkan pelaburan. Okey, kita mengharapkan pelaburan yang datang daripada negara luar, pelaburan asing lah orang panggil. Melabur daripada negara kita untuk kukuhkan balik ekonomi. Okey, tetapi sekarang ni kalau isunya, okey, kalau kerajaan, okey, ni cerita pasal kerajaan lah. Kalau kita tengok keadaan politik yang masih lagi macam tak meyakinkan pihak luar untuk nak melabur datang ke negara kita. Sebab itulah kita tak ada lagi kekuatan kekukuhan kat situ. Okey, selagi itulah kita tak boleh nak balance balik, okey, kita punya ekonomi. Dan sebab itulah kalau korang dengar ada gemar-gemurkan pasal PRU dan sebagainya. PRU kalau korang rasa lah, okey, bila orang ada tanyalah kan, bila, lepas tu ini jangan risau, akan dalam masa terdekat. Untuk pengetahuan korang, dalam masa terdekat pun memang tak boleh nak buat. Kalau ikutkan keadaan sekarang, inflasi, bajet tak ada, dengan hutang banyak, macam mana nak survive? Macam mana nak keluarkan bajet untuk PRU? Ini PRU besar. Ini bukan PRU negeri-negeri, wilayah-wilayah tau. Ini negara besar kita ni. Perlukan peruntukan yang lebih tinggi lagi. Dengan bajet pun tak diisytiharkan lagi apa bajet-bajet dia. So sebab itulah, okay, pelabur asing susah nak, orang kata, confident. Okay, memang kalau kita tengok kat artikel pun kita mengatakan, okay, nanti ada pelabur asing akan datang lah dan sebagainya. Tetapi keconfidentan dia tu, okay, yang membuatkan benda tu masih lagi dalam, orang kata, di hujung tanduk lagi. Masih lagi tak boleh nak di dalam tanduk pula. Kan? So sebab itu kadang-kadang kita nak harapkan bantuan dah tak ada. Sebab itulah solutionnya. Okay, pengeluaran khas ni adalah satu option yang kita dah macam biasa pula. Okay, mengatakan okay lah, inilah solutionnya untuk kita keluarkan, untuk memberi bantuan kepada rakyat. Okay, guna duit sendiri. Okay, so inilah option yang terakhir. Walaupun kalau kita nak katakan okay, kerajaan bagi, please bagi bantuan. Dah 1 trilion hutang pun nak bagi bantuan lagi apa? Bantuan sedia ada pun masih lagi tak complete. Masih lagi tak, orang kata, nak settlekan lagi. Berfasah, iaitu bantuan sedia ada BKM, Bantuan Keluarga Malaysia. Itu pun tak cukup. Okay, sebab apa? Situasi sudah berbeza, guys. Okay, situasi waktu umumkan BKM, waktu ketika itu, kita belum lagi tahap inflasi. Kita belum lagi tahap kronik macam sekarang. Sekarang ni dah inflasi. Dah dalam keadaan inflasi. Harga, contoh nak dapat fasa kedua RM200, korang bayangkan, ataupun RM300 dalam kategori-kategori tertentu, tak sama dengan waktu ketika kita PKP dulu. Ada nilainya. Sekarang ni, nilai pun tak nampak, orang kata, okey untuk kita nak, orang kata, belanja kan. 300 sekejap je. Beli barang dapur, contoh 300, dia dah boleh tahap. Okay, ada berita mengatakan boleh tahap 700 sekarang ni, ataupun 600 ke 700. Okay, kalau kita lihat, kalau nak beli barangan yang sama, contohnya setiap bulan, lepas tu mungkin boleh akan jadi 600 sebulan. Okay, patutnya 300. Okay, contoh bajet kita untuk bulanan. Tetapi dalam keadaan sekarang, inflasi barangan dah naik, apa semua, dah limited, boleh jadi 600 ke 700. So, sebab itu, benda ini sentiasa, orang kata, nampak agak kritikal. Okay, dia tak nampak kepulihan dekat situ. Sebabnya, seperti mana aku cakap tadi, politik. Selagi PRU, orang kata pemimpin kita ataupun kerajaan tak ada lagi, orang kata, kerajaan yang kukuh, pelabur asing tak dapat nak masuk, okay, secara, orang kata 100% lah apa yang nak disangka. Boleh lah, tolonglah kan. Tolonglah, boleh lah. Okay, untuk kita survive. Tak boleh. Sebab selagi itulah ramai orang kata tikaikan tentang isu PRU dah untuk push-push. Tapi macam mana? Nak buat macam mana? Okay, PRU tak boleh nak buat. Okay, dengan dalam masa terdekat. Sebab bajet tak ada. Okay, sebab itu dia mengharapkan mungkin ada pelabur-pelabur asing yang tak nampak keadaan yang, yelah, wide kan. Okay, dia sekadar macam maybe adalah perjanjian-perjanjian yang kita tak sangka. Dan perjanjian tu melibatkan negara-negara yang contoh macam China kan, pelabur-pelabur yang macam tu, okay, yang datang investment, okay, contoh melabur, okay, tapi kita kena beli pula. Dia ada return kat situ. Okay, maksudnya extra return. Sepatutnya pelabur datang, bayar, lepas tu ada
return lain, tetapi dia ada extra return pula. Ini yang kita tak tahu. Okey, sebab itulah lonjakan dari segi hutang ni sentiasa berkekalan, sentiasa naik. Okey, walaupun kita dengarlah, okey, kita ni bolehlah bayar hutang dan sebagainya, tapi kalau ikutkan kita tengok adakah PRU bulan 9 ataupun bulan 10. Bulan 10 lah yang dijangka akan berlaku. Sekiranya, okey, dah settle masalah apa yang mereka dah rancang selama ni, so tak ada menjadi masalah. So, wajar ataupun tak pengeluaran khas ni 2.0, okey, kalau melibatkan keadaan sekarang ni, korang sendiri boleh komen saja di ruang komen di bawah. Mana tahu idea korang ni, taklah kot, kita ada saving. Itulah siapa suruh habiskan 10k tu. Itu lain, 10k dulu kita tak tahu. Okay, dan salahnya bagi akulah pakar-pakar ekonomi lah. Dia tak bagi tahu pasal hal ni. Tak bagi tahu menyeluruh apa yang nak berlaku kepada keadaan sekarang. Tak jangka, okey, yang melibatkan yalah naik harga sebagainya. Okey, dah limit keadaan kita ni macam itulah. Okey. So itu sajalah perkongsian aku dalam episod kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel Saja Sembang dan jangan lupa share, like dan juga tekan button on notification untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada channel Saja Sembang. Aku Faizwan. Assalamualaikum.